kita ke perkembangan seterusnya dan untuk kita berbincang mengenai isu pencemaran ini bersama kami di talian ketika ini adalah aktivis alam sekitar Amdir Ayat. Amdir. Baik Amdir, kita nak terus kepada reaksi awal Amdir berkenaan pendedahan sidang media ini iaitu 19 tong kimia bahan pelarut dan juga penipis cat ditemui di Tanah Rizab Sungai Langat. Apa agaknya dari segi pandangan daripada Amdir sebagai aktivis alam sekitar melihat kepada isu ini? Okey, yang pertama sekali saya mengucapkan tahniahlah kepada pihak Kerajaan Negeri Selangor kerana telah mengambil tindakan yang sebaik-baiknya untuk menangani masalah ini dan juga kepada orang awam di kawasan tersebut kerana memainkan peranan yang sangat positif membantu untuk menyelesaikan masalah pembuangan sisa toksik haram ini di negeri Selangor. Bila saya dengar berita ni, salah satu reaksi saya ialah kebimbanganlah terhadap kemungkinan bahan tersebut akan mencemarkan air sungai, tapi setakat ini kita bersyukur sebab tidak ada sebarang sungai yang tercemar oleh bahan tersebut. Dan saya rasa saya pun bersyukur juga kerana bahan itu tidak pocor, tidak mengalir masuk ke dalam sungai. Tapi saya rasa pihak yang berkuasa ataupun pihak wajib, khususnya pihak Logi telah pun bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Saya sebenarnya tidak begitu terkejutlah dengan kejadian tersebut kerana memang di Selangor ni banyak kes-kes pembuangan sisa toksik dan ia merupakan bagi saya satu ini adalah akibat kerana pembangunan yang susah dikawal, tidak terkawal di negeri Selangor. Dan penemuan-penemuan seumpama ini saya lihat sebagai bukan sahaja kesedaran awam tetapi ketegasan dan juga kepantasan pihak negeri, pihak kerajaan negeri untuk mengawasi pembuangan sisa toksik ataupun pencemaran yang lain. Dan mungkin ini juga bererti bahawa pihak kerajaan negeri harus lebih memantapkan pemantauan terhadap kegiatan perindustrian di negeri Selangor. Sebab saya perhatikan bahawa berdasarkan kepada perbincangan saya dengan beberapa orang yang terlibat dalam bidang industri ini, waktu ini ialah waktu yang agak mencabar. Jadi banyak industri yang ingin menjimat cut kos ya, untuk menghantar bahan-bahan toksik ini untuk diuruskan oleh pihak yang sepatutnya, misalnya kualiti alam. Jadi kalau nak hantar bahan toksik ini ke kualiti alam untuk dirawat, kosnya terlampau tinggi, mungkin mencapai puluhan ataupun ratusan ribu. Jadi mereka terpaksa cut kos dengan membuang sisa toksik ini secara haram. Jadi sekarang ini isu ini saya rasa perlu ditangani bersama oleh pihak kerajaan negeri dan juga pihak industri seperti mana yang telah disebut oleh saya dulu. Adalah bagus jikalau pihak kerajaan negeri ataupun pihak Air Selangor untuk berbincang dengan pihak-pihak industri seperti mana yang pernah dicadangkan. Mungkin telah ada yang saya tidak tahu, tapi kalau telah ada perbincangan tersebut, ia adalah bagus kerana ia akan membuka perspektif kita dengan lebih luas. Bagaimanakah kita boleh menangani masalah ini? Apakah langkah-langkah ekonomi yang terbaik untuk mengurangkan masalah ini, khususnya kesukaran di pihak industri? Dan pemantauan ini saya juga rasa pihak awam seperti mana yang berlaku di dalam kes ini boleh memainkan peranan yang penting untuk menanganinya. Jumpa ataupun nampak kes-kes yang mencurigakan, yang mencemarkan alam sekitar, lapor kepada Jabatan Alam Sekitar ataupun pihak luas ataupun pihak majlis. Amdir, isu pembuangan sisa toksik yang tidak berjadual ini sepertinya tiada penghujung. Jadi apa agaknya saranan yang boleh dijalankan oleh pihak yang berwajib, terutamanya kita melihat kepada PBT maupun kerajaan negeri, seperti contoh pada ketika ini adalah kerajaan negeri Selangor, supaya industri ini boleh membuang ataupun melupuskan bahan-bahan sisa toksik ini
secara sah ataupun mengikut saluran yang betul? Apa agaknya perkara-perkara yang boleh dilonggarkan dan mungkin juga boleh diberikan perhatian supaya isu pencemaran ini tidak akan lagi berlaku pada masa akan datang? Saya rasa langkah yang pertama yang perlu diambil ialah untuk pihak yang berwajib memeriksa ataupun memantau setiap premis perindustrian. Adakah ia berdaftar atau tidak? Kalau tidak berdaftar, tutup dan hanya boleh dibuka apabila berdaftar. Ya. Yang kedua, pihak-pihak ataupun industri-industri yang berdaftar ini pastikan mereka mempunyai kemudahan ataupun prasarana rawatan sisa yang mencukupi ataupun yang boleh patuh kepada undang-undang yang sedia ada. Dan mesti juga ada pemantauan untuk memastikan bahawa mereka ni memang menggunakan prasarana tersebut dan prasarana itu sentiasa disenggara, sebab saya tahu banyak prasarana ini yang berdasarkan pada pengetahuan saya yang tidak boleh digunakan ataupun rosak, yang mana boleh mengakibatkan pencemaran yang teruk, dan pernah berlaku pencemaran terlampau teruk sehingga menyebabkan loji rawatan air ditutup. Dan pemantauan seumpama berapa banyak sisa toksik yang keluar yang dihantar ke kualiti alam umpamanya, perlu dipantau dan boleh dipantau. Memang mereka ni, industri ni, kalau dia ada sebarang sisa toksik, dia patut hantar ke kualiti alam, berapa yang dia keluar, berapa dia hantar, dan angka-angka itu sebenarnya dicatat. Jadi kita boleh tengok sama ada dia hantar cukup tak ke kualiti alam. Kalau maknanya dia keluar hari ini 1 tan, tiba-tiba tak sampai ke kualiti alam jumlah tersebut, maka ada masalah situlah. Maknanya dia akan buang ke tempat lain tu. Yang ini yang perlu diperhatikan. Dan saya rasa pemantauan ini bukanlah suatu perkara yang mudah. Cuma kalau kita perlu mementingkan kepada kepentingan sumber-sumber alam ni untuk orang ramai, maka saya rasa perlu dicari jalan bagaimana untuk kita menghadapi masalah-masalah berkaitan dengan kekerapan pemantauan dan juga penguatkuasaan.